Itulah ulama menyebut ada 5 perkara disebut oleh ulama. Bila ingin hati kita bersih, 5 perkara ini mesti ada dalam diri kita. Pertama, syirik, jauhkan sifat syirik. Sebab syirik ini bertentangan dengan tauhid. Sedangkan kita sembahyang ini mentauhidkan Allah. Sebab itu makna orang ikhlas, orang yang mentauhidkan Allah. Hanya Allah semata-mata dalam solat kita, tak ada fikir benda lain. Sehingga dianggap mukhlis, bermakna muwahhid, maknanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat makna kalimat tu. Orang yang ikhlas artinya dia mentauhidkan Allah, tak fikir sesiapa, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Saat itu, saat kita solat. Jadi yang pertama, jangan syirik. Yang kedua, baru hati kita ikhlas ni, jangan melakukan perkara-perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan timbul syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita sedang solat, fikir jauh benda-benda yang tidak-tidak dalam solat kita. Ini bersalahan. Hati kita tak ikhlas. Maknanya mengikut syahwat, kemauan hati kita. Fikir rumah ke, fikir siapa lah. Yang keempat, dalam solat kita timbul atau perbuatan kita timbul ghaflah, kelalaian. Ini yang keempat. Lalai ini bertentangan dengan az-zikru. Sedangkan dalam solat disuruh wa aqimis salata li dzikri, tegakkan sembahyang itu untuk mengingat aku, kata Allah. Tahu tu kita lalai. Allahu Akbar. Fikir, tadi kawan nampak tadi yang tak pernah aku jumpa sebulan dah. Dalam solat kita boleh fikir macam tu, ghaflah. Sedangkan kita dalam solat, maka ini kelalaian timbul. Ini sifat yang tak baik. Senantiasa dalam solat kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan ikut hawa, ke hawa nafsu lah dalam solat. Bukan ikut hawa nafsu, dalam solat disuruh kita ikhlas dalam solat. Bila hawa nafsu dalam solat kita, maka ini maknanya bercampur gaur. Macam nasi campur semua ada dalam nasi campur tu, semua ada. Jadi tak ikhlas lah. Jadi kalau ingin nasi tak ada lauk dia semua bersih nasi, itu ikhlas nanya. Jadi kalau sanggup kita balik dari masjid ni makan kat rumah, nasi saja putih itu ikhlas. Jadi kalau kita punya bini, makan dan nasi saja, boleh tak? Kalau kita sanggup terima, itu orangnya ikhlas, mukhlis. Dari sudut memahami makna itu, makna ikhlas tadi ni. InsyaAllah. Baik, kita tengok kitab perjama. Qala, apa kata Imam Abu Lais As-Samarqandi? Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail Amru an Sa'id bin Abi Sa'al Al-Maqbari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah langsung terima dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, baginda Nabi meriwayatkan hadis qudsi, ana agna syuraka anisyirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Kata dia, saya ini adalah terkaya daripada sifat dipersekutukan. Allah tak nak untuk dipersekutukan dalam apa jua. Hanya esa sifat Allah. Bukan macam sesembahan orang kafir. Orang kafir ada Tuhan itu nama macam-macam yang disembah. Dia tak. Hanya lillahi wahdah. Esa semata-mata kita sembah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah, aku kaya, aku tak berhajat kepada semua benda yang kamu persekutukan aku dalam amal ibadat kamu. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa-siapa yang beramal satu amalan, di dalam amalannya itu dia persekutukan aku dengan orang lain. Maknanya kita ingat benda lain lah dalam solat kita, dalam zikir kita, baca Quran kita, bayang tengah malam, macam-macam masuk dalam hati kita. Contohnya, Allah kata, aku melepas diri daripadamu, aku bebas, aku tak ada sangkut paut dengan kamu. Kalau Allah tak sangkut paut dengan kita, kepada siapa kita bergantung esok pada hari kiamat?
Pada siapa kita nak harap esok pada hari kiamat? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna daripada kalimat tersebut. Nah, di sini diterangkan dalam kitab ni, wa makna qawlihi ana agna syuraka anisyirki maknahu ana ghaniyun anil amal minal amalil ladhi fish syirkatun li ghairi. Kata Allah tadi dijelaskan oleh ulama ini, makna kalimat agna syuraka, saya terkaya daripada syirik, maknanya aku tak berhajat, maksud dia aku terkaya daripada amalan yang ada di dalamnya syirik, disyirikkan, dipersekutukan aku dengan orang lain. Sebab itu ada ulama mentakrifkan juga makna ikhlas apa? Ikhlas artinya kita tak ingat diri kita yang buat benda baik itu. Artinya tak kita ingat benda yang kita buat itu, tak kita sebut-sebutlah dalam diri kita. Yang penting kita beramal lillah itu. Sama ada orang puji kah, sama ada orang cela kah, tak peduli. Itu makna orangnya ikhlas. Tak termakan dengan pujian, juga tak termakan dengan celaan. Itu makna orang ikhlas. Menurut satu benda lah. Dan juga ada mengatakan orang ikhlas sebagaimana orang takut cerita tentang jahatnya, begitu juga dia takut cerita tentang amal kebaikannya.